Selalu kalau kita tengok drama ataupun filem tentang ibu tiri yang jahat, selalunya ibu tiri ni akan mendapat pembalasan. Tapi di alam realiti tak selalunya macam itulah. Di alam realiti tak seindah apa yang kita tengok. Dalam video kali ini, Akmal akan membahaskan tentang satu peristiwa hitam yang berlaku di UK. Kisah ini mungkin jadi kisah yang tak mampu kita bayangkan. Mungkin ini kisah terhitam yang pernah Akmal cover. Pada pertengahan Disember 2021, seorang bandar wanita terpaksa diasingkan daripada bandar lain demi keselamatan dia. Katanya ada bandar lain memasukkan garam ke dalam makanan dia, memberi petanda yang dia tak selamat duduk sebilik dengan bandar lain. Jenayah yang dia lakukan boleh menyebabkan dia diserang oleh bandar-bandar lain dalam penjara. Jenayah yang dia lakukan bukanlah jenayah yang biasa-biasa. So jenayah apa yang dia lakukan sampai bandar lain pun meluat dengan dia? Selepas korang tengok apa yang Akmal akan ceritakan sebentar lagi, mungkin korang tak akan rasa simpati dengan dia. Arthur Hughes seorang kanak-kanak lelaki yang normal ceria macam kanak-kanak lain. Suka bermain bola sepak, suka membaca buku-buku science fiction, karakter-karakter hero ataupun superhero. Dalam masa 4 tahun kehidupannya normal, tapi kehidupannya berubah drastik selepas pada tu. Pada Februari 2019, ibu kandungnya telah disabitkan dengan kesalahan membunuh kerana menyebabkan kematian pasangannya. Disebabkan kejadian itu, Arthur telah dihantar untuk tinggal bersama ayah kandungnya bernama Thomas Hughes. Apa yang dilakukan ibunya telah menyebabkan gangguan mental terhadap Arthur. Dia takut ayah dia pun akan tinggalkan dia. Tapi lama kelamaan, dia pun semakin pulih. Gangguan mental tu semakin membaiklah. Pada tahun 2020, pekerja sosial yang datang melawat dia nampak dia lebih tenang dan membaik. Tapi bila negara UK mula lockdown pada bulan Mac 2020 disebabkan pandemik, dari situlah bermulanya titik hitam dalam hidup dia. Pada Februari 2019, ayahnya Thomas mula dating dengan seorang wanita bernama Emma Tustin. Emma ni adalah wanita yang Akmal cerita awal tadi. Seorang bandar wanita yang diasingkan daripada bandar lain yang Akmal cerita di awal video ini. Pada mulanya semuanya okey, tapi bila bermulanya lockdown, Thomas dan anaknya Arthur ni berpindah ke rumah Emma di kawasan Solihull. Kawasan ni adalah kawasan di tengah barat UK. Katanya kawasan ni adalah kawasan orang berada lah, orang-orang kaya. Jadi tak ada sesiapa yang boleh menjangka yang tempat ni boleh berlaku sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat kejam. Pada Mac 2020, kehidupan Arthur jadi sangat tak terurus. Dan yang sedihnya, tak ada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan dia. Pada bulan April 2020, nenek Arthur iaitu ibu kepada ibu kandungnya, nenek dia ni ternampak kisah luka di bahu Arthur. Jadi dia pun bimbang dan dia panggil pihak pekerja sosial untuk pergi cek dan pergi melawat lah, sama ada untuk dapatkan bantuan kepada Arthur. Disebabkan dia tak boleh nak pergi ambil terus, jadi dia pun mintalah pihak pekerja sosial untuk pergi. Dia tak boleh pergi ambil cucu dia macam tu je, sebab Arthur di bawah jagaan ayah dia secara rasmi. Jadi kalau dia pergi ambil, itu satu kesalahan lah. Jadi dia terpaksalah menggunakan pihak pekerja sosial untuk pergi menyiasat ataupun pergi cek. Tapi Emma dan Thomas ni cerdik. Mereka tahu yang pihak berkuasa akan datang melawat, jadi mereka berlakon. Mereka berlakon seperti pasangan yang normal. Dan mereka menunjukkan keadaan rumah yang kemas, teratur. Dan Arthur kelihatan happy bermain di belakang rumah, bermain di laman rumah. So mereka berlakon dan tunjuk kepada pihak berkuasa yang Arthur ni happy tinggal dengan mereka. Tapi sebaik sahaja pihak berkuasa beredar dari situ, rumah tersebut tertutup rapi. Tak ada sesiapa pun yang dibenarkan untuk datang melawat Arthur. Bahkan nenek dia pun tak dibenarkan. Sejak dari itu, Arthur dah tak muncul di sekolah walaupun sekolah dibuka semula. Kemudian pada 16 Jun 2020, pihak ambulans menerima panggilan emergensi daripada Emma. Dalam perbualan antara Emma dan pihak ambulans, Emma menyalahkan Arthur sebagai budak yang jahat, sebagai budak yang nakal. Dalam panggilan tu, Emma langsung tak kedengaran seperti seorang yang bimbang dengan budak yang sedang nyawa-nyawa ikan. Sebaliknya, dia menyalahkan budak yang malang tu, yang sedang dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Apa yang Emma beritahu kepada pihak ambulans adalah satu kebohongan. Malangnya, tak ada sesiapa yang dapat pergi untuk menyelamatkan Arthur secepat mungkin.
Bila Arthur didapati meninggal dengan kisah-kisah luka, pihak polis menyiasat Emma dan Thomas di luar rumah mereka. Masa disoal siasat pun, Emma masih cuba menyalahkan Arthur, seolah-olah budak tu seorang budak yang jahat. Katanya semasa kejadian Arthur dalam keadaan yang sangat lemah, jadi dia tak dapat nak melawan. Walaupun nenek dia tak dapat melawat dia, tapi nenek dia tetap membuat aduan kepada pihak berkuasa, sebab nenek dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Ternyata kebimbangan nenek dia tu jadi kenyataan bila pihak polis jumpa jasad Arthur pada bulan Ogos 2020. Menurut siasatan, Arthur menerima luka baru setiap hari sepanjang lockdown. Bayangkan dia dilukai setiap hari. Apa yang mereka lakukan kepada dia sepanjang lockdown? Tak ada sesiapa pun yang nampak. Jadi korang boleh bayanglah kenapa banduan-banduan lain pun meluat dengan Emma dalam penjara. Dia diserang oleh banduan-banduan lain dalam penjara disebabkan perbuatan dia. Bahkan pihak hakim mengatakan Emma ni seorang yang tak berhati perut. Dia sanggup lakukan apa saja demi menyelamatkan diri dia. Dia sanggup menyalahkan orang lain demi menyelamatkan diri dia. Emma akhirnya dikenakan hukuman penjara 29 tahun. Thomas pula dikenakan 21 tahun. Semasa dalam penjara memang banduan-banduan lain tak suka dengan Emma ni. Bagi Akmal, hukuman yang dikenakan terhadap Emma dan Thomas ni tak setimpal, masih sangat ringan. Macam manalah mereka sanggup melakukan perbuatan tu, terutamanya ayah kandungnya. Tak dinafikan semasa lockdown memang banyak orang yang mengalami masalah mental, tapi manusia normal takkan lakukan sesuatu yang sangat kejam sekejam yang mereka lakukan terhadap Arthur. Thomas sebagai ayah sepatutnya dia melindungi anak dia sendiri, tapi sebaliknya dia tak berniat nak melindungi anaknya. Malah dia dan Emma jadikan anak dia tu sebagai permainan mereka. Menerusi perbualan mereka di WhatsApp, Emma dan Thomas berbalas WhatsApp setiap hari, mengatakan yang mereka tak suka terhadap Arthur, mengatakan yang mereka meluat, langsung tak ada perasaan simpati terhadap anak kecil tu. Kalau tengok perbualan mereka di WhatsApp, sangat-sangatlah kejam, macam tak ada perasaan. So bila Emma mengadu kepada Thomas, Thomas akan ugut atau pukul atau buat sesuatu yang menyakitkan kepada Arthur. Mereka seolah-olah saling menggalakkan antara satu sama lain untuk menyakitkan Arthur ataupun buat sesuatu yang kejam terhadap Arthur. Mereka layan Arthur seburuk mungkin, seolah-olah mereka seronok dapat layan Arthur macam tu. Mereka tak bagi dia makan, tak bagi dia minum, dan dia dipaksa untuk berdiri selama 14 jam setiap hari. Emma dan Thomas ni pasang kamera untuk memerhati Arthur. Kalau Arthur tak buat apa yang mereka suruh, mereka akan nampaklah melalui kamera tu. Katanya ketika video ini dirakam, Emma dan Thomas sedang menikmati aiskrim berseronok, sedangkan Arthur dipaksa berdiri 14 jam ketika video ini dirakam. Tak dapat bayangkan mereka sepatutnya memberi kasih sayang kepada dia, tapi apa yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Yang sedihnya, dia tak diberikan bilik, tak diberikan tilam, bahkan tak diberikan apa-apa, hanya diberikan selimut. Budak malang ni akan tidur di ruang tamu ataupun di bawah tangga. Sedih sangat. Yang sedihnya, mereka langsung tak pedulikan Arthur dalam rakaman ni. Arthur menangis-nangis meluahkan perasaan dia, mengatakan tak ada sesiapa yang sayangkan dia, tak ada sesiapa yang bagi dia makan. Sedih sangat, dia nak bergerak pun dah tak larat sebab dihukum dengan kejam setiap hari. Katanya video ni diambil ketika hari kejadian, hari di mana dia meninggal. Pada masa tersebut adalah rakan daripada keluarga tu cuba menyelinap masuk untuk memberi air kepada Arthur. Dan Arthur kelihatan terkejut, kelihatan takut untuk menerima bantuan, menunjukkan yang dia dalam keadaan trauma. Sedihnya, mereka bagi dia makan dengan makanan yang dicampur macam-macam, dan mereka letak garam yang terlalu banyak dalam makanan dia. Sedih sangat bila pihak berkuasa datang dah terlambat. Arthur dah meninggal. Thomas, ayah kandung dia sendiri, tergamak WhatsApp Emma untuk menamatkan riwayat anak kandung dia sendiri. Dan itu yang dilakukan Emma. Arthur meninggal dunia akibat kecederaan otak yang terlalu parah yang tak dapat diselamatkan. Emma dan Thomas tak mengaku bersalah, tapi mereka didapati bersalah sebab ada bukti WhatsApp, bukti rakaman video dan sebagainya lah. Banyak orang-orang di UK mengatakan hukuman yang mereka terima tak setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan perkara ini keluar di newspaper di sana, disebabkan orang ramai bersuara dengan hukuman tu. Jadi hukuman tu akan disemak semula. Harap-harap hukuman yang lebih setimpal, hukuman yang lebih berat.
Banduan dalam penjara tak suka Emma, jadi berkemungkinan kehidupan dia akan jadi lebih rumit. Neneknya mengadakan hari peringatan untuk Arthur. Apa yang berlaku kepada Arthur satu kejutan besar di UK. Mereka bahkan memberi penghormatan selama 6 minit kepada Arthur ketika dalam perlawanan bola sepak, kerana Arthur minat bermain bola sepak semasa hidupnya. Disebabkan apa yang berlaku kepada Arthur, pihak berkuasa di UK berjanji akan membuat perubahan besar sekiranya berlaku kes yang sama. Harap-harap perubahan tu termasuklah bagaimana untuk menghentikan perkara-perkara macam ni berlaku sebelum terlambat. Ada orang tak layak untuk memiliki anak. Mungkin Arthur boleh diselamatkan kalau pihak berkuasa peka dengan aduan-aduan yang diberikan oleh nenek dia. Tapi itulah nasib malang berlaku. Semoga kisah ini menjadi pengajaran dan kesedaran untuk kita. Setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka dengan video ini, bolehlah consider untuk subscribe. Jumpa lagi.